Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amy Fazlin binti Suhaimi, nombor matrik S58908. Saya merupakan pelajar sarjana muda pengurusan pemasaran tahun 1. Bagi memenuhi kelaikan citra MPU 3312, saya akan membentangkan 3 elemen dan 2 aktiviti yang telah saya sertai. Untuk elemen kerohanian, program pertama yang saya sertai ialah webinar siri 4.0 COVID-19 dan isu ketagihan, Substance Abuse and Mental Health yang dianjurkan oleh Fakulti Psikologi dan Pendidikan Universiti Malaysia Sabah. Program ini dijalankan pada 29 Oktober 2020 pada jam 9 pagi hingga 12.30 hari di platform live Facebook Sepadan 9 UNS. Objektif program ini adalah untuk memberi kaunseling tentang isu semasa dan langkah-langkah yang perlu kita ambil supaya dapat mengelak daripada penyakit berleluasa. Terdapat banyak ilmu yang saya perolehi daripada program ini, antaranya ialah dapat mempelajari 6 tips rawatan awal untuk mengelak penyakit menjadi lebih serius. Aktiviti kerohanian yang kedua pula ialah program pengurusan jenazah pesakit COVID-19 yang dijalankan pada 28 November 2020 pada jam 8.30 malam hingga 11 malam di aplikasi Cisco Webex dan halaman Instagram UMT Ocean Heroes. Program ini dianjurkan oleh Kelab Sains Marine dan berobjektifkan untuk memberi pendedahan kepada pelajar tentang pengurusan jenazah khususnya bagi pesakit COVID-19. Ia juga untuk meningkatkan pengetahuan pelajar mengenai ilmu fardu kifayah. Untuk elemen kesukarelawan, program pertama yang saya sertai ialah Seminar Kesukarelawanan Kebangsaan 2020 yang dijalankan pada 5 Disember 2020 pada jam 8 pagi hingga 1 tengah hari di laman Facebook. Program ini dianjurkan oleh Maskum UUM bersama Kementerian Pendidikan Tinggi. Terdapat 5 orang panel yang terlibat dalam program ini. Antaranya ialah Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud, Tuan Haji Zairul Syafuddin Zainal Abidin, Tuan Haji Ahmad Azam Abdul Rahman, Cik Noheliza Helmi dan Yang Berbahagia Datuk Prof. Madya Dr. Wan Ahmad Fauzi Wan Hussein. Dua objektif utama program ini ialah untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa untuk aktiviti kesukarelawan dan mengajak mahasiswa untuk sentiasa menolong orang dalam kesusahan. Aktiviti kesukarelawan yang kedua saya sertai ialah Rakam Muda Day Out peringkat daerah Dungun yang dianjurkan pada 7 November 2020 pada jam 2 hingga 6 petang bertempat di Kampung Teluk Bidara Dungun, Terengganu. Program ini dianjurkan oleh Pejabat Belia dan Sukan Daerah Dungun dan Kelab Rakam Muda Daerah Dungun. Ini merupakan satu-satunya aktiviti yang disertai secara bersemuka. Program ini berobjektifkan untuk meningkatkan kerjasama antara kumpulan, membantu golongan yang memerlukan dan melahirkan perasaan prihatin terhadap masyarakat. Untuk elemen komunikasi pula, aktiviti pertama yang saya sertai ialah program Mercy Bonding sesi 2020-2021 yang dianjurkan oleh Kelab Pemasaran UMT pada 16.30 dan 31 Oktober 2020 pada setiap jam 9 pagi hingga 10.30 pagi bertempat di aplikasi Cisco Webex. Dua objektif utama bagi program ini ialah orientasi kursus untuk pelajar baharu sarjana muda pengurusan pemasaran dan memupuk minat terhadap bidang pemasaran. Aktiviti terakhir yang saya sertai ialah Student to Student Beginner to Pro at Open and Distance Learning yang dianjurkan oleh Food Science Club dengan kerjasama Majlis Perwakilan Pelajar UMT pada 28 November 2020 pada jam 8.30 pagi hingga 12.30 hari di aplikasi Cisco Webex. Objektif utama program ini adalah untuk memberi pendedahan mengenai persiapan diri, pengurusan masa dan etika jarak serta pembelajaran terbuka kepada pelajar tahun 1 untuk persediaan menghadapi kelas dalam talian. Berikut merupakan bukti-bukti gambar yang saya perolehi semasa mengikuti program-program yang telah dinyatakan tadi. Sekarang saya akan teruskan dengan komponen konservasi. Langkah-langkahnya seperti berikut. Langkah pertama, campurkan dan gaulkan kesemua sisa makanan ke dalam satu bekas.
Langkah kedua, taburkan sedikit katalis iaitu gula merah pada dasar fermentor. Langkah ketiga, masukkan sisa makanan yang dicampur tadi ke dalam fermentor. Langkah keempat, ulang langkah kedua dan ketiga sehingga memenuhi ruang fermentor. Sekiranya sisa makanan tidak mencukupi, tambah sisa makanan tersebut pada hari berikutnya sehingga penuh. Langkah kelima, taburkan katalis iaitu gula merah pada lapisan atas sisa makanan sekurang-kurangnya segenggam. Kemudian mampakkan kompos bagi menghilangkan ruang udara. Akhir sekali, tutup kompos bin sehingga rapat dan kemas supaya dapat menghalang udara luar daripada masuk dan mengganggu proses fermentasi. Dah siap, mari kita lihat hasilnya. Selepas 1 minggu, saya teruskan dengan proses pematangan sisa. Langkah pertama, masukkan satu lapisan tanah ke dalam bekas atau pasu sebanyak 2 inci. Kemudian, masukkan satu lapisan kompos ke dalam pasu yang sama. Ratakan sisa kompos tadi. Akhiri langkah dengan tambahkan tanah. Tempoh pematangan ialah 2 minggu di mana semua sisa akan hancur. Kemudian kita boleh teruskan dengan penanaman pokok.